Anode anode kat mana? Anode, okay. Alright. Okay, anode ni. Alright. So kalau kita tengok sini, kat sini kita ada okay, weight, betul. Weight ni dah sama dengan 160 Newton. Jadi kalau kita tengok T1 is equal to sama dengan T1 adalah sama dengan weight, betul? Which is 160 yang ni. Okay. So clear kan? Nampak ke apa yang saya tulis ni? Okay. Dan macam mana? Okay, daripada sini kalau kita tengok kat sini adalah T2. T2 ni dia is always toward the center. Okay, jadi mana dia ke sini, dan T3 lah macam ni dia punya direction. Jadi macam mana kita nak tentukan T2 dengan T3? So kita kena ada kalau bila dalam keadaan keseimbangan semua total resultant force adalah sama dengan 0. Jadi dekat T3 ni kita nampak dia ada angle. So kita kena pecahkan dia kepada T3X dengan T3Y. Betul. Jadi kalau kita tengok kat sini, apa yang Izati buat, dia guna T1 sama dengan T3 sin theta. Bermaksud kalau kita tengok kat sini, T3 ni dipecahkan kepada atas adalah T3Y, dan kalau kita tengok T3 ni dipecahkan kepada T3X. Okay, boleh nampak ni, boleh faham. Jadi kalau kita tengok sini, T3 ni pula dia tension dia is always toward the center. Jadi kalau lah dekat kedudukan tengah-tengah ni, okay, kalau kita lukis dia punya free body diagram yang di tengah-tengah, okay, di tengah-tengah ni kita akan dapat T3Y, T1, kat sini adalah T2, dan ni ada T3X. Betul. Jadi kalau kita nak tulis keseimbangan, total tension dekat direction of Y adalah sama dengan T3Y tolak dengan T1, which is sama dengan 0. Betul. Sebab dia dalam keadaan keseimbangan. Jadi T1 adalah sama dengan T3Y, which is sama dengan T3 sin theta. Sebab itulah dia dapat yang ini. Okay, dia dapat yang ini. Clear? Nampak So, itu sebab itu dia tulis satu persamaan pertama. Yang persamaan kedua, kenapa T2 sama dengan T3 cos theta? Sebab T untuk X direction adalah sama dengan 0 dalam keseimbangan. Jadi kalau T ke kanan adalah T3X tolak dengan T2. Jadi T2 adalah sama dengan T3X sama dengan T3 cos theta. Sebab itulah dapat yang atas ni. Alright? Faham Clear? Ada soalan? Okay. Alright. Okay, kita pergi kepada next. Ni. Question. Doktor, kalau buat method triangle of forces boleh? Triangle of forces. Oh, macam mana tu? Jangan saya lukis. Oh, okay, boleh juga. As long okay Justin, yang ni boleh sebab since bila kita tulis in equation, we will get this equation 1 and equation 2 similar. Okay? Okay, thank you, Doctor. Alright, okay. We proceed to the next question by Mira. Assalamualaikum. Salam. Ya. Untuk nombor 2, kita baca dulu soalan. What should be the maximum force W for the system to be in equilibrium if the friction force on the block A is not to exceed 400 Newton? Maksudnya selagi dia tak exceed 400 Newton tu di dalam equilibrium punya position. Okay, mula-mula first thing first, lukis dulu free body diagram dia. Lepas tu saya buat macam yang Justin cakap tadi, triangle of forces tu, sebab saya lagi faham cara yang ni. Lepas tu yang T1 tu dia arrow dia ke kanan, so letak
negative 400 Newton. Lepas tu saya guna tangent opposite over adjacent. Lepas tu masukkan dapat mg dia 230.94 Newton. So mg is equal to weight. So dapatlah jawapan dia. Dah check dah betul-betul. Okay. Alright. So yang ni nombor 2 kamera. Okay, betul. Okay, cuma actually kalau kita lukis pakai triangle ni, okay, saya faham, awak faham, tapi T1 kenapa negatif 400 eh? Dia negatif 400. Okay, because the opposite eh? Alright. Arah dia. Okay. Okay. Alright. Tapi kalau dalam exam, kalau dia minta draw a free body diagram, awak kena lukis free body diagram tau. Yang ini. Okay. Kalau dia suruh ask you to draw a free body diagram, kena lukis yang ini. Sekejap eh. Mana pula dalam ni. Okay. Kena lukis free body diagram ni. Maknanya dia akan jadi macam sini. Ini T2Y. Sini akan jadi T2X. Sini akan jadi T1. Okay. Right. Jadi sini akan jadi tension ini. Okay. Dan dia akan jadi sini adalah weight. Okay. Ingat sebab tension, okay, untuk satu string, tension dia punya tension is always towards the center. Okay. Sebab itu sini kita boleh jadikan ni T1, ini T1. T sama tension dia. Sebab tu kalau awak tengok kalau kat tali kita lukis dia punya tension macam ni, nampak? Dia boleh this toward the center. Right? Yang ni pun sama. Okay. Tapi bila awak nak draw, bila awak nak lukis sebenarnya, okay, bila awak nak, yalah, saya faham awak menulis macam ni. Okay, cuma pada saya tak apalah, mungkin awak lebih faham kaedah macam ni, cuma saya risaulah awak ada kesilapan sebab kat sini ada tulis negatif. So that's why saya prefer we follow the free body diagram punya method. Sebab bila kita guna free body diagram punya method, kita takkan ada salah kesilapan daripada kita punya, orang kata apa, direction, since kita akan bermain dengan positif and negatif. Jadi kalau kita tengok kat sini, T2 is towards ke bawah, jadi kita boleh nampak dia adalah, ini adalah T2 ke sini. Jadi macam ni kalau awak lukis terbalik, so awak kena remember yang awak kena letak negatif. Sebab kalau awak, tapi kat sini since awak faham, sebab tu awak letak negatif, tak apa. Tapi kalau awak tak faham untuk apply, awak akan jadi silap lah. Alright? Tapi tak apalah. Tapi pada saya, since awak faham, tak ada masalah. Cuma saya lebih prefer awak guna free body diagram lah. Okay? Alright? Yang lain ada soalan? Doktor, Yes. kalau free body diagram tu kan, kita malah pakai pembaris. Boleh? Boleh. Free body diagram tak apa, tak payah pakai pembaris, tak apa. Okay? Alright. Okay, next question by Azrin. Hello, dengar tak? Ya, dengar. Umi, mana question? Me. Okay. Okay. Soalan ketiga. What is the minimum horizontal force to stop a 40 kg box from sliding down? So soalan dia nak horizontal force yang dia nak yang menghentikan box tu daripada muncul ke bawah. So saya buat dulu situasi ni dulu kat sini. So nampak kan horizontal force dia kat sini. So macam biasalah kita buat R, kita buat friction dia and kita buat dia punya berat. So ni pun sama dengan mg sin theta and yang bawah-bawah ni pun mg cos theta. So daripada yang ni saya buat free body diagram. So kau boleh nampak kan kat sini. So daripada force ni kita boleh nampak arah dia ke mana, Fy, Fx dia. Okay, so kita pecahkan for X component. So disebabkan situasi ni dalam objek in equilibrium, keseimbangan, so dia sama dengan kosong. So bila sama dengan kosong pun dia sama dengan mg, kita ambil yang dia berkaitan dengan X component lah. So kita ambil mg sin theta, tolak friction, tolak Fx. Kenapa tolak Fx ni? Sebab dia ke kiri, kau nampak dekat friction dia ni, dia ke kiri. So kita masukkan je nilai dia, M dia 40 kg, lepas tu G 981, so sin 50 darjah, tolak new R. Tolak new R ni, so dibagi dah siap-siap, koefisien dia 0.2, so R tolak Fx. So daripada sini,
kita dapat first equation. So for Y component pula, sama dengan sama kosong. So R tolak mg cos theta tolak Fy sebab arah dia pun sama juga ke bawah. Okay, so kita masukkan substitute value. So kita dapat equation yang kedua. So daripada equation yang kedua, kita substitute the value R. So dapatlah yang last kali. Yang ni. 0.2 Fy tambah Fx sama dengan 250.15. So F1 dan Fs ni kita pecahkan. So Fy ni jadi F sin 50 darjah tambah F cos 50 degree. So alamak tu pula. Sin 50 ni cari calculator, press the calculator then darab 0.2 ni. So dapat nilai ni. So tambah. So F sama dengan 250.15 ni bahagi dengan hasil tambah ni lah. So dapat, tak nampak bawah tu. So nampaklah sekali 316.65 Newton. Okay, alright. So good, Mariam. So actually paling penting sekali ni free body diagram ni. Alright. So once kita dah boleh lukis free body diagram, so kita boleh solve all the question related to the this problem lah. Right. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia dah pecahkan kepada X komponen dengan Y komponen. Jadi kalau kita tengok kat sini R jadi dia kena ada value of R. So R kita tak boleh ambil direct mg cos theta. Sebab R ni adalah related dengan vertical component. Jadi kalau kita tengok kat sini R ni ada orang kata apa, ada influence by the Fy gravity. So that's why kalau kita tengok Mariam dah wujudkan the second equation. So that bila dia dah dapat second equation, dia substitute into the first equation, then dia akan dapat Fy dengan Fx. Since Fy adalah F sin theta and Fx adalah F cos theta, jadi dia boleh solve the question, dia ada angle, then kita boleh calculate lah the total of force. Alright, okay, good. Next question, ada question daripada yang lain ke? Okay, bukan Mariam, siapa? Azrin, salah, sorry. Azrin, alah sampai, sorry lah Azrin. Saya ternampak nama lain. Okay. Kiranya macam R tu ada kaitan dengan angle ke? R tu tak ada kaitan dengan angle, tetapi R tu sebab R ni adalah dia duduk dalam, kita tengok kat sini. Kalau kita tengok kat sini dia punya Y component adalah R. Dia adalah juga mg cos theta dan dia ada influence by the Fy. Nampak? Fy kat sini. Alright? Jadi sebab itulah kita tak boleh ambil terus R tu sama dengan mg cos theta. Dia ada influence dengan Fy. Sebab tu kalau kita tahu total R adalah total Fy sama dengan kosong which is R tolak Fy tolak mg sin cos theta. Alright? Okay. Boleh ke Adiana? Okay. Alright. Oh, sorry lah Azrin. Saya tersilap sikit je nama. Okay. Nanti saya tambahkan coki-coki lah kat awak ya. Sebagai sebagai mengganti kesalahan. Alright. Okay lah. Marilah kita pergi ke individu yang sebenarnya. Mariam. Doktor dengar ke? Ini Mariam ke Azrin? Okey, Mariam. Okey. Teruskan. Soalan ni yang ada error hari tu, yang 72 kena tukar tu 7.2 sebenarnya. Okey. Okay, so first kita convert kilometer per hour to meter per second. Guna cara tu, tak pun korang boleh je divide 7.2 divide 3.6. 3.6 tu dah tolong simplifykan dia. Lepas tu second, cari acceleration guna formula yang keempat. Saya cari jumpa A equals to negative 0.5. Lepas tu cari braking force yang diminta. mg sin theta plus me. Lepas tu dapat final answer 2,203.49 Newton. Alright. So apa-apa pun tukarkan kepada SI unit Jadi kalau kita tengok kat situ, kilometer per hour tu tukar kepada meter per second dululah. Dan bila dah tukar, then based on the free body diagram Free body diagram ni penting ni.
Ni mana ni? R ni. Tak ada R ni. Okay. Awak tertinggal R ni. Kat sini. Sebab R tak terlibat, so saya tak tulis. R tak terlibat. Tapi kalau free body diagram, kena tulis tau. Okay. Walaupun kita tahu kita nak calculate, kita tak libatkan dia. Kita hanya libatkan Y component, X component je kan. Tapi kalau kita lukis free body diagram, kita kena libatkan dia. Alright. Walaupun dia tak terlibat dalam calculation, bila kita melukis free body diagram, kita kena declare kesemuanya. Faham tak? Alright. Okay. Okay, Mariam. Okay. Okay, boleh Doktor. kita pergi kepada next. Siapa next ni? Tak nampak pula. Mana mendalam ni? Sekejap. Okay, dengar suara? Sean. Okay. Ya, dengar. Alright. Dengar Sean. Silakan. Okay. So soalan ni cakap just suruh kita cari air resistance. So yang air resistance tu saya ganti dengan F kecil, anggap je sebagai friction. Okay, so dia ada bagi dia punya acceleration dia 2.0, lepas tu mass dia bagi 0.2 kg. Okay, so mass darab dengan dia punya acceleration, kita akan dapat dia punya net force dia 0.4 Newton. So dia suruh kita cari dia punya air resistance. So kita ambil yang forward force 10 tu, tolak dengan resistance yang kita tak tahu tu, sama dengan dia punya 0.4 force. So kita pindah dia punya F kecil dari tu, resistance, kita dapatlah dia punya air resistance je 9.6 Newton. Okay. So maknanya bila kita satu ada plane ni dia bergerak, is moving forward, dia akan ada air resistance lah kan. Macam contohnya awak bergerak dalam angin yang kuat kan. So we want to determine what is the friction dia. So this is only, we consider the X component je kan, Sean? Right? We only consider the X component. Alright. So jadi based on the free body diagram ni, kita nampak dia hanyalah consider untuk X component saja. Okay. Dan this is F is equal to MA. Alright. Jadi sebabkan apa? Sebab dia ada influence of acceleration. Dia dah bagi tahu dah acceleration is 2.0. Jadi dia bagi tahu F equal to MA and equal to F minus F besar tolak dengan F kecil lah. So based on this calculation, dia dapatlah friction is equal to 9.6 Newton. Alright, good. We move to the next question. Okay. Siapa kemudian? Doktor dengar tak? Ini adalah Aisyah. Ya, Aisyah. Sila. Doktor dengar tak? Ya, saya dengar. Yang 6A tu, dia nak cari dia punya how far. So maksudnya dia start from rest. So saya cari dia punya jumlah force dia 2000 tolak 1008 dapat 200 Newton. So saya guna formula F equal to MA, masukkan force dengan mass 1000 kg tu dapat acceleration 0.2. So daripada acceleration ni saya guna formula S equal to UT plus half AT squared. Masukkan semua, cari S dapat 10 meter. Lepas tu yang B tu dia suruh cari velocity. So saya guna formula V equal to U plus AT. Saya cari V, A guna 0.2 tadi, T guna 10 second yang tadi dapat 2 meter per second. Okay. Alright. Okay, so yang ni kita consider dekat S component kan? Okay, kemudian disebabkan dekat X component ni kita kata dia bergerak kan, dia bukannya stay. So bila this object is bergerak, okay, is moving. Jadi apa yang berlaku, kita kena consider dia total F is equal to MA. Jadi apa yang dia buat di sini, Aisyah kira acceleration. Dah dapat acceleration, dia gunakan kinematic equation yang nombor 3 untuk dia kira what is the distance taken by this boat kan dalam masa 10 saat. If it is start from rest, okay, how far will the boat move in 10 seconds? So dapatlah 10 meter. And berapa final velocity, kita gunakan kinematic equation yang pertama. Alright. So this is a combination of the chapter 3 and chapter 2. Okay. So kita kena apply lah. Okay, good. Share next question by siapa? Alia. Doktor dengar ke? Ya. Yang lain-lain dengar ke? Dengar.
Dengar. Okay, untuk nombor 7 ni, kita baca dulu soalan. A boy of mass 35 kg stands on a weighing machine inside a lift. What will the reading of the machine while the lift is A, accelerating upward at 2 meter per second squared, B, moving down at constant acceleration 2 meter per second squared. Okay, first kita lukis dulu free body diagram dia. Kita dapat macam tu lah. Lepas tu kita kena consider acceleration. Untuk jawab yang A tu, kita buat F equal to MA sama dengan R tolak mg. Kita buat R tolak mg sebab dia naik ke atas. R jadi positif, mg jadi negatif. Lepas tu kita substitute ikut formula tu. Nanti kita dapat R sama dengan 413.35 Newton. Lepas tu untuk jawab yang A tu, dia kata the reading of the machine. So kita kena dalam kilogram. So yang R tadi tu kita kena bagi dengan gravity 981 dapat 42.14 kg. Untuk yang B tu pula sebab dia turun ke bawah, dia jadi F equal to MA sama dengan mg tolak R. Sebab mg tu jadi positif, R tu jadi negatif. Maksud R tu kita dapat 273.35 Newton. Untuk cari mass bagi dengan gravity kita dapat 27.86 kg. Itu je. Terima kasih. Alright, okay. So untuk case yang pertama ni, kalau awak nak, okay, first of all kita kena lukis free body diagram, alright. This is the free body diagram. Now kita nak tulis macam mana F equal to R tolak mg ke F equal to mg tolak R. So untuk menentukan to decide mana satu yang perlu ditulis, alright. Kita baca accelerating upward at 2 meter second. Bermaksud the lift ni dia bergerak ke atas. So kita lukis force is upward. Okay. Jadi kalau kita tengok force ke atas, jadi bersamaan F is equal to MA is equal to R tolak mg. Okay, yang ni yang Alia tulis kat sini. Alright. So kita nampak dia moving ke atas. So yang kedua pula soalan ni dia kata moving downward. Bila moving downward, F is equal to kat bawah lah, dia arah ke bawah, which is MA. Jadi kalau awak nak tulis negatif F, sebab apa? Sebab negatif dia lah direction ke bawah, is equal to negatif MA is equal to R tolak mg. Jadi kalau kita susun, kita akan dapat apa? Kita akan dapat F is equal to MA is equal to mg tolak R. Okay, yang ni lah yang dia dapat kat sini. Alright, clear? Macam mana ini macam mana yang Alia tentukan. So untuk penambahan, better kita tambahkan force dekat tepi ni, okay, supaya kita faham dan kita tak tersalah perkiraan. Sebab tu kalau awak rasa bila awak naik lift, bila lift tu kat atas awak rasa berat, badan awak tu rasa berat kan. Tapi bila awak bila awak bila lift tu bergerak ke bawah, awak terasa yang berat awak tu macam awak terbang kan. Awak terasa ringan sikit. Sebab because of this lah. Alright. Okay. Good. Alia, next question by Balkis. Doktor, dengar tak? Ya, dengar. So soalan 8, dia minta 8A lukis free body diagram. Jadi saya buat macam tu lah, ada tension, normal force, mg dengan friction. Untuk soalan B, dia minta angle that does the strap make with the horizontal. Jadi dekat soalan dia kata at constant speed. Jadi acceleration dia jadi kosong. Jadi kita buat total force dekat X component sama dengan kosong, sama dengan F cos theta tolak dengan friction. Jadi kita masukkan nilai 35 cos theta tolak dengan 20 Newton. Masukkan jadilah theta dia 55.2. Untuk C ditanya normal force, does the ground exit under surface. Kita buat dekat Y component dia pula. Total force dekat Y component sama dengan kosong, equal to normal force tambah dengan F sin theta tolak dengan mg, masukkan nilai dapat 167.46 Newton. Okay. Alright.
So yang A tu dia dah lukis free body diagram. Okay, yang ni betul. Yang kedua pula, what angle does the stripe make with the horizontal? Okay, berapa angle dia kan? So kat sini kita ada tension, kita ada apa nama, dia kata ada friction kan. Jadi kalau kita tengok sini, dia lukis sepatutnya kat sini ada ni. Okay, kat sini ada. Awak boleh tulis TX, betul. Jadi ataupun FX lah, FX sebab kita kata dia bagi the force and force kat sini. Okay. So force maksud F, sebab tu kalau awak tengok ni dia pakai F cos theta tolak dengan friction. Alright, dapatlah theta sama dengan 55.2. Alright, sebab dia boleh pakai X ataupun boleh pakai Y direction juga. Tapi kalau pakai Y direction akan jadi susah lah. Lebih baik kita ambil yang X direction. Alright, so what is the normal? Bila dapat normal sama jugalah. Kalau kita tengok sini dia ada apa? Kat sini dia punya, bila dia tarik, FY dia kat mana? Dia akan ada FY ke atas. Sebab tu kalau kita tengok sini, dia punya resultant FY lah R, sebab R is positif ke atas. Okay, nampak R adalah ke atas. Kemudian dia ada FY, which is MG, which is F sin theta. Dan dia ada ke bawah adalah MG. Alright, sebab itulah dapat yang ni. Okay. Alright, so clear masing-masing? Ada soalan? Tak ada? Okay, good. Okay, kita pergi kepada Diana. Korang semua buat ke tak buat ni? Buat. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay, next question number berapa ni? Nombor apa ni? Nombor 9. Dia bagi kat question S sama dengan 3.8. So dia bagi mu untuk dry 0.5 dengan wet 0.2. Mula-mula kita pecahkan X komponen untuk yang dry tu dengan Y komponen untuk dry. So Fy sama dengan MA. Kita assume dia sama dengan 0. So R tolak MG jadi first equation. Lepas tu yang Fx sama dengan MA. Lepas tu listkan masa kat X komponen tu ada friction juga. So F sama dengan MA. F sama dengan mu R sama dengan MA. So masukkan mu dia jadilah second equation. Lepas tu masukkan first equation dalam second equation, kita dapat A. Lepas tu listkan A dia berapa, S dia berapa, V dia berapa. So carilah initial velocity dia sebab sama. So saya dapat initial velocity dia 8.44. Lepas tu kita kira pula yang wet punya situation dia. Pecahkan Fx dengan Fy. Lepas tu buat yang sama dengan yang dry tadi. So dapatlah 0.2 R sama dengan MA. Yang kalau yang Fy tu R sama dengan MG. Lepas tu saya masukkan dalam equation V square sama dengan U square tambah 2AS. Masukkan U yang kita dah cari tadi. Lepas tu acceleration tu ambil dekat mana? Mana? Ambil dekat, alamak, tak ingat dah pula. Kejap doktor. Ni 1.96 ni. Tak nampak dekat bawah. Bawah, Betul. Sorry. Lepas tu dapatlah dia punya S. Distance dia. Okay. Alright. So dekat kes ni kita tengok dia ada dua, dia inilah soalan yang macam kalau nak exam pun dia keluar macam ni lah. Dia tak akan bagi direct tau. Dia akan bagi soalan yang melerit-lerit kat awak untuk awak kira kan. Jadi kalau yang paling penting is free body diagram lah. Kalau kita lukis free body diagram, this is the force yang dia bergerak. Bila dia bergerak ke depan, apa yang berlaku? Dia akan ada friction. Okay, friction yang kat belakang tu. Sebab tu kalau awak tengok apa yang dia nak buat di sini. Okay, dari satu dia ada R. Sini ada R. Sini ada MG. Okay, gravity. Okay, kalau kita tengok apa yang dia nak buat. Okay, dia pecahkan. Yang pertama dia cari total force dekat Y direction. Y component. Yang dia cari pula dekat X component.
Sebab apa dekat S component? Yang first ini adalah dry. Okay, kena mention dry. Sebab apa? Kalau kita baca objek ni, dia kata dekat keadaan yang kering, okay, dia bergerak sejauh 38 meter. Jadi dia kata assume that dia bergerak pada speed yang sama. Dia suruh cari berapa jarak objek ni, apa kereta ni tergelincir lah. Alright. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia dah, apa yang penting dia tentukan dulu acceleration. Sebab based on this equation, force equal to ma, because this object is moving, okay, we determine the acceleration, and from the acceleration yang kita dapat ni, kita gunakan kinematic equation untuk tentukan what is the speed, because we need the same speed. The same speed yang kita perlukan untuk kita kira what is the distance yang diperlukan untuk the next untuk dekat condition wet. Jadi dekat condition wet pula, kita sama juga, kita tentukan dekat fx dengan fy. Tapi dekat sini, apa yang membezakan wet dengan dry adalah coefficient of friction. Okay, coefficient of friction. Jadi jangan tersalah guna. Jadi kat sini dia guna 0.2, which is dekat dalam keadaan yang wet lah, makin licin. So dah dapatkan dia punya acceleration. Okay, dah dapat acceleration, dia masukkan dalam kinetic equation, dapatlah what is the distance of objek yang dia tergelincir. Alright, kalau kita tengok kat sini, yang tergelincir lagi panjang daripada yang dekat keadaan yang kering. So maknanya betul lah jawapan tu. Alright. Okay, ada soalan ke dekat sini daripada yang lain? Ada soalan? Tak ada? Kita move kepada next question by Ziang. Tuan-tuan dengar tak? Yes, I can hear you. Okay, so for the acceleration, the total force is 30 Newton sebab tak ada friction, and the total mass is 10, so dapat acceleration 3 meter per second squared. So for the force exerted by 5 kg block on the 3 kg block, so we just take the 3 kg for the mass, and acceleration is 3, so dapat 9 Newton. Alright. Okay. So actually kalau kita nak kira force ni is better for us to split lah kan. Kita nak split kepada, contoh this is a force untuk by the, this is a, katakanlah this is object 1, object 2 and object 3. Alright. So this object is pushed by a force of 30 Newton kan, is moving to the right. Jadi kita boleh tulis contohnya is equal to F1 campur dengan F2 campur dengan F3. Alright. Jadi so and F1 is equal to M1A campur M2A campur M3A. And since acceleration adalah sama, so kita boleh buat M1 plus M2 plus M3 and kita multiply by acceleration. So that's why yang dapat yang macam ni. Okay. So this is the how but kalau lah macam Ziang dia dah tahu, dia dah faham, so dia boleh skip dia punya step macam ni. Tapi untuk ini kefahaman, kita splitkan dia. Okay, maknanya M1 plus M2 plus M3 equal to multiply by acceleration, dan kita inilah yang dapat. Okay, then kita boleh determine what is the acceleration of the tiga-tiga objek. Alright, then dia kata the force exerted by the block 5 by the 5 kg block on the 3 kg block. Alright, yang ini macam mana kita nak apply? Okay, kalau kita tahu F is equal to MA equal to 3 Newton. Alright. So actually this one, kalau nak, saya share kan di sini. Okay, dia kena clear. Sebab ini, this one is okay since this one objek ni dia terikat. Okay lah kalau katakan objek tu dia tak terikat. Tak ya. Macam mana saya keluarkan dia. Okay. Bagi saya share kejap. Okay, nampak ke slide saya? Nampak skrin saya? Nampak. Okay. So objek ni tadi. Okay, this is objek yang katakan this is 2 kg, 5 kg and 3 kg tadi. Alright. So kita nak kira yang apa tapi soalan dia? Soalan nombor apa? Nombor apa ni? Okay, nombor 10. Alright. Exerted by the 5 kg on the 3 kg, bermaksud by 5 kg on the 3 kg, bermaksud kita nak kira dekat sini. Okay, so first of all, kalau kita pecahkan kepada satu-satu, orang kata apa, each box, alright, kita akan dapat M1, M2 and M3. Jadi M1 kita pecahkan, M1 is there's a force. Okay, force yang kita dapat tadi is a force, sekejap ya. Okay,
force kat sini. Force yang kita dapat tadi. Allah. Mana tak keluar ni? Okay. So kita akan dapat force kat sini. Force dia yang mana dia adalah daripada sini. Force yang kita dapat 30 Newton tu. Alright, 30 Newton. Jadi, alright, okay kat sini. Dan kita ada acceleration, objek ni accelerate. Okay, objek ni accelerate. Okay. Dia accelerate ke kanan. Then dia ada FA. Sebab apa? Sebab bila dia tolak tadi ada blok yang this is 2 kg of object. Okay, kemudian dia ada apa? Dia ada 5 kg kan? Okay, 5 kg. Bermaksud this is the FA. Maknanya ada force yang menolak dia. Yang against dia punya direction kan, sebab nak tarik yang dipengaruhi oleh 5 kg object. Jadi F tolak FA, okay, F tolak FA is equal to MA, which is 30 minus FA is equal to 2 multiplied by 3, which is you get 24 Newton untuk FA. Jadi FA ni pula adalah force yang menolak objek 5. Maknanya kalau kita tengok kat sini, maknanya ada force yang tolak ke sini dan ada force yang tolak ke kiri. Maknanya ni sudah Newton third law lah kan. Okay, Newton third law. Jadi kita nak tengok kita nak calculate what is the FA, force yang menolak objek yang mass 2. Jadi dalam objek kedua, mass kedua ni pula dipengaruhi oleh FA dan juga FB. Maknanya FB ni adalah force yang exert oleh yang ni, yang dipengaruhi oleh 3 kg objek. Okay, kemudian kita dapat FA tolak FB equal to M2A, which is equal to 24 minus, kita dapatlah FB, dan FB adalah sama dengan sekian. Sebab apa? FB adalah sama dengan M3A, which is 3 multiplied by 3, dapatlah 9 Newton. Sebab apa? Kat sini tidak ada force. This one is, kenapa konsep ni penting? Contoh ini kalau objek yang kita bergerak, kita letak dia sekali. Contoh kalau pula, macam mana kalau kita ada satu situasi, okay, kita ada objek yang diikat oleh tali. Okay, ni M1, this is M2, dan this is M3. Kalau ada objek yang diikat oleh tali, okay, kata ni force, okay. So kita kena kira what is the tension here, what is the tension here. Alright. So konsep dia kita pakai konsep yang sama macam yang saya tulis kat sini. Alright. Okay, ada soalan? Okay ke? Najihat, Fatin Najihat tak nampak saya tulis. Yang lain nampak ke? Yang lain nampak ke? Nampak. Oh, okay. Alright. Okay. Next kita pergi ke soalan nombor 10. Nombor 10 dah. Nombor 11. Okay. Firzana. Oh, ni ha. Okay. Inilah yang tali tu. Okay. Right. Dengar ke? Ya, dengar. Okay, soalan cakap figure 4 shows 3 block moves on frictionless. Maksudnya friction force kita kosong, surface being pulled by 63 and horizontal force. Okay, nombor 1 dia cakap calculate the acceleration of the system. Okay, macam yang kita tahu force formula dia MA, lepas tu dia dah bagi force ke kanan 63 Newton. Lepas tu kita boleh, kalau tak faham boleh ikut cara doktor tadi, kita kira satu-satu. Lepas tu kalau yang dah jenis dah faham, boleh buat 2 tambah 3 tambah 4, lepas tu dengan E. Lepas tu bahagi dengan 9 terus, dapat accelerationnya 7 ms negative 2. Okay. Yang B pula, the tension of the string. The tension of the string. Kalau kat sini kita tengok tensionnya dekat di antara kotak yang 2 kg dengan 4 kg, dia terikat dekat situ. Jadi sama juga kita guna force sama dengan MA. Tali tu kalau kita tengok dia kalau menarik, dia akan menarik 2 kg dengan 3 kg kotak sekali. So massnya kita ambil 2 kg dengan 3 kg. Lepas tu tadi acceleration kita dah dapat, kita darabkan macam biasa, dapat 35 Newton. Untuk yang C pula, force exerted by the 2 kg block on the 3 kg block. Yang ni dia tanya daya yang dikenakan pada 3 kg block. Maksudnya kita jangan confuse dengan 2 kg block tu, sebab dia minta daya yang dekat 3 kg block. Jadi kita just darabkan je macam biasa, 3 darab 7, 21 Newton.
Okay. Alright. So yang ni faham Ada soalan? Dekat dekat soalan nombor 11 ni. Okay. So macam yang A tadi itulah kita pecah, kita dah yang pertama yang A tu kita boleh tampah semua kan. Kita dapat mass, kita bahagikan dengan total force total force divided by the total mass, kita dapatlah 7 meter per second. Dan kedua tu nak dapat tension tu kalau kita tengok dia terikat kepada this tension is terikat kepada tension ni terikat, kalau kita tengok tension terikat dengan objek yang ni. Betul. Okay, dengan ini. Jadi kalau kita tengok asal sebab tu dah dia buat acceleration dia dah ada. Okay, dia ada objek 3 campur 2 dapatlah 35 Newton. And for yang ketiga pula, the force exerted by the 2 kg block. Maknanya kita nak kira berapa force yang exerted by 2 kg kat sini lah. Okay, kalau macam so bermaksud mass of the object yang mass of object 3 kg lah kan. Kenapa awak ambil yang 3 kg Betul lah tu. Okay, betul lah tu. Okay, mass of. Okay. Force, the force exerted by the 2 kg block on the 3 kg block. Bermaksud berapa force yang yang ada yang exert oleh objek 2 kg ni dari yang ke atas. Bukan ke atas ni. The force exerted by the 2 kg block on the 3. Okay. Berapa force yang, tapi kenapa awak ambil kira 3 ni? Sekejap, saya ni pelik ni. Okay, sekejap saya nak check. Kalau macam tu is okay. Awak tengok kat sini dekat dalam saya share sikit screen. Okay, saya share screen. Okay, nampak screen? Okay. Tadi siapa tadi? Fatin, awak kena klik dekat share screen saya, nanti awak tak nampak. Okay. Kalau kita tengok kat sini. Okay. Alright. So kat sini kalau saya buat adalah saya pecahkan kepada which is 2 kg ni ada tension dengan ada FA. Betul, dia ada mass 1. Jadi kita dapatlah F net sama dengan M1A which is T tolak FA sama dengan 2A. Okay, yang kedua pula untuk objek kedua, alright, dia adalah FA. Sebab apa? Force yang kedua ni maknanya force yang exert oleh 2 kg objek ni dia bertindak ke atas 3 kg objek. Jadi FA sama dengan F net sama dengan M2A. Maknanya kat sini tidak dipengaruhi oleh tension. Sebab tension tadi tali ni hanya bertindak ke atas objek yang 2 kg saja kan. So sebab tu kalau untuk objek yang objek kedua ni tidak dipengaruhi oleh tension yang kedua. Jadi untuk yang objek ketiga pula, alright, F net adalah M3A which is F not maknanya F yang ditarik kat sini. Kalau kita tengok kat sini dia adalah 63 knot ni, 63 knot Newton. Okay, tolak dengan tension. Sebab apa? Sebab dia diikat oleh tali kat sini, tension kat sini. Right? Jadi sebab tu F not tolak tension. Okay, dan tidak ada force yang dipengaruhi oleh objek. Sebab apa? Sebab objek 3 kg ni tidak bersentuh dengan 4 kg ni. Alright. Jadi dapatlah this equation ketiga. Jadi kita dapatlah untuk substitute kita dapatlah 2 tolak 1 dapatlah 3. Ni dapat, ini nak kira tension tali kan. Okay, dapat kira tension tali ni adalah, okay, ini nak kira tension tali berapa. Okay, macam tadilah yang ni dia menggunakan equation keempat. Untuk equation pertama ni kita nak kira acceleration. Jadi untuk yang ketiga pula kita nak kira what is the force exerted by the 2 kg block on the 3 kg block. Bermaksud force yang bertindak ke atas 3 kg block. Bermaksud force yang bertindak ke atas 3 kg block ni adalah FA kan. Jadi FA adalah berapa? FA adalah sama dengan 3A. Sebab tu dapatlah 21 Newton. Sebab tu, okay, macam saya keliru tadi sebab apa? Sebab saya tak tahu mana 1, 2 ataupun 3 kg yang kita nak letak. Tapi bila kita dah lukis diagram ni, okay, kita dah nampak dah force mana yang menolak 3 kg. Bermaksud baru kita faham apa ayat ni maksudkan. Alright, okay, clear Ada soalan lagi daripada yang lain? Okay ke? Alright. Okay, bila kita proceed kepada next question. Boleh ke kita ni, kita habiskan tutorial ni? Saya ambil masa awak. Masa petang kan ada lab kan? Okay, awak buat masing-masing lab lah. Terpulang lah pukul berapa awak nak start pun. Dalam pukul 2.30 ke pukul 3 ke. Terpulang kat awak lah. Okay. Boleh Awak bincang dengan tim amali awak.
untuk petanggang. Right. So kita ambil masa sikit, kita cuba habiskan lah. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 12. Teruskan. By siapa nombor 12? Hello, Syarul. dengar sir? Dengar Apoy. Dengar. Dia cakap assuming there is no friction, what is the ratio of M1, M2 to keep the system in equilibrium? So dia cakap nak in equilibrium, so A is equal to A. So mula-mula saya lukis free body diagram, and then saya cari FY component untuk kedua-dua force. So untuk M1 saya dapat 5.9 M. So dengan M2 saya dapat 7.83 M. So saya compare dia and then saya pindah tempat, dapat M1 per M2 is equal to 1.33. So nisbah dia M1 per M2 sama dengan 1.33. Alright, okay. So yang ni simple je kan, sebab kalau kita nak lukis yang ni, kita kena pastikan free body diagram kita tu lah. Kita kena tahu. Jadi kalau macam ni awak lukislah kat sini ada tension, sebab tension is always towards the center of the string kan. Jadi sebab tu kalau awak nampak dekat M1 ni, tension dia adalah ke kiri dan M2 adalah tension dia ke kanan. Alright. Jadi kat sini pula dia ada tarikan gravity which is mg sin theta, dan ni pula ada mg sin theta. Alright. So kat sini pula ada R, sini ada R, sini ada R, sini ada mg cos theta, sini pun ada mg cos theta. Right. So yang ni betul lah apa you buat ni. Okay. Kalau kita nisbahkan R, kita tak dapat. Kenapa nak nisbahkan R? Sebab R tu lain-lain. Sebab angle dia lain-lain. Okay. Alright. So better kita gunakan X component. Alright. Okay, dan kita faham ni dia tak ada no friction. So no friction. So senanglah kita nak buat. Okay. Okay, good. Next. Nombor 13, Anissa. Betul. Yes. Kalau kita biar dalam bentuk pecahan, boleh? Boleh. Tak apa. Sebab dia kata nisbah kan. Boleh je. Okay, thank you. Okay, nombor 13. Okay, doktor dengar Ya, dengar. Okay, untuk soalan 13. Okay, mula kita kena decide dulu dia bergerak ke arah mana untuk kedua-dua blok tu. So, kita tengok untuk blok 2 tu kan, dia angle dia lagi besar dan mass dia pun lagi besar. So, dia akan bergerak ke kiri. Untuk M1 bergerak ke kiri, untuk M2 pun bergerak ke kiri. So, benda tu kita dah boleh lukis kita punya free body diagram. Kita pecahkan kepada dua free body diagram, satu untuk M1, satu untuk M2. Okay, lepas tu dia cakap dia punya mu dia 0.2 untuk kedua-dua blok tu kan. So kita boleh cari kita punya friction. Friction untuk M1 kita akan dapat 4.7 Newton. Lepas tu daripada tu kita boleh cari dia punya F. F dia sama dengan MA kan. So sama dengan mg sin theta tambah F tolak T. So kita tak tahu nilai A kan. So kita biar je. So kita akan dapat T sama dengan 22.41 tolak 3A. Itu untuk equation yang pertama. Lepas tu untuk yang blok yang kedua, kita punya friction dapat 5.9 Newton. Lepas tu kita cari dia punya F dia, kita akan dapat 5A sama dengan T tolak 33.27. Itu untuk equation yang kedua. Lepas tu kita gantikanlah equation yang pertama tu dalam equation yang kedua, kita akan dapat A sama dengan negatif 1.36 meter second squared. Dia negatif sebab dia bukan decelerate, tapi dia sebab dia bergerak ke arah kiri. Sebab tu ada negatif. Okay, lepas tu untuk soalan B pula, dia nak tension untuk of the string. Kita ambil je lah mana-mana equation 1 ke equation 2 kan, kita gantikan A tu, lepas tu akan dapatlah T 26.49 Newton. Alright. Okay. So, sebenarnya macam ni. Okay. So, soalan ni, first of all, kita kena lukis free body diagram lah. And now, kita tak tahu arah acceleration mana. Jadi, apa yang Hanisah buat, dia assume acceleration ni bergerak ke kiri.
Okay, this object moving to the left. Maksudnya dia anggap macam ni lah. Objek ni dia turun ke macam ni. Dia macam ni lah, dia turun ke bawah. Okay, maknanya ini lagi berat. Okay, sebab kalau kita baca logik 5 kg lagi besar daripada 3 kg kan. Tapi jadi bila dia tarik, okay, kita nampak dia bergerak macam ni lah. Alright. Jadi bila dia calculate, okay, bila dia calculate, apa yang berlaku adalah, sekejap ya. Tengok sekejap. Okay. Apa yang berlaku adalah dia calculate, dia letakkan sekejap saya nampak ni. Ini adalah dia dapatkan F friction 1. Okay, semua ni ada kan? Sekejap. Ini blok 1. Blok 1 adalah blok 1 okey. Blok 1 adalah mg sin theta ada, friction ada, tension ada, mg sin theta ada, okey. Untuk blok kedua pula dia ada tension, ada F2, ada mg sin theta. Okey, betul lah tu. Okey, dia punya ni apa? Okey, blok 2 kenapa mg sin theta ada sebelah kiri? Kenapa blok 2 mg sin theta sebelah kiri? Sebab okey, kenapa objek ni dia bergerak ke bawah kan? Kenapa bila dia bergerak ke bawah disebabkan apa? Disebabkan tarikan gravity of mg sin theta. Boleh faham tak? Untuk objek M2. Okey, yang M1 ni pula dia pun tertarik oleh mg sin theta tetapi dia oleh objek yang pertama. Okey, Fizana faham Okey, sebab tu kalau yang objek kedua ni mg sin theta dia sebelah kiri dan blok yang pertama mg sin theta dia sebelah kanan. Right? Kalau kita tengok kepada yang condition yang pertama, dia pakai fx1 ni, okey, bersamaan m1 x ma. So dapatlah mg sin theta tolak tambah friction tolak dengan tension 1. So dapatlah equation yang pertama. Kemudian untuk yang kedua pula dia gunakan tension kedua, tension 2 tambah fa tolak dengan mg sin theta, dapatlah ni. Okey. Untuk kes ni siapa nama ni? Hanisa, acceleration kita ke kiri kan? Betul tak? Jadi kita perlu letak negatif A kat sini sebab acceleration kita ke kiri. Boleh faham tak? Bila acceleration awak ke kiri, awak kena tunjukkan acceleration dia adalah ke kiri. Awak kena letak negatif kat sini. Jadi kat sini akan jadi plus 3A. Alright? Okay, Hanisa? Alright. Sama jugalah dekat kes yang kedua ni, awak kena letak yang ni acceleration dia ke kiri. Mana pemadam ni? Okay. Okay, awak kena letak yang ni ke, okay, yang ni adalah akan jadi tambah. Ini akan jadi tambah. Okay. Ini akan jadi, sini akan jadi tolak. Sebab apa? Sebab acceleration kita ke kiri. Bila kita kata direction dia ke kiri, dia mesti letak negatif. Alright. So bila awak letak negatif kat sini, so awak akan dapat negatif 5A sama dengan awak dah substitute kan. Awak substitute, sepatutnya kat sini awak akan dapat dia positif. Awak akan dapat 1.36. Okay. Boleh faham? Betul kan? Dapat 1.36 kan? Bermaksud dekat mana? Dekat 5A is equal to 22 point, ini akan jadi tambah. Sini akan jadi tambah. Sini akan jadi tambah, sini akan dapat negatif. Okay. So negatif 5A tambah 3A, bawa ke sebelah jadi negatif 8A. So jadi negatif bagi negatif 10.86 bagi negatif 8A akan dapat positif. Okay. Bermaksud acceleration awak adalah 1.36. Bermaksud acceleration awak memang dia bergerak ke kiri. Let's say kalau awak dapat acceleration adalah sama dengan negatif, bermaksud assume awak assume ke kanan kan? Sebenarnya bila awak dapat calculation, awak calculate tiba-tiba awak dapat negatif 1 katalah negatif 1.36. Bermaksud sebenarnya assumption awak tadi yang first tadi adalah terbalik. So sepatutnya awak punya acceleration adalah bergerak ke kanan. Kalau awak dapat sini negatif. Boleh faham tak? Tapi bila awak dapat value of A ni adalah positif, bermaksud assumption awak, the direction of acceleration awak ada first tadi tu adalah betul. So that's why awak assume dia sebelah kiri. So assumption awak adalah betul. So objek ini bergerak ke kiri. Alright. So that's why penting kena letak negatif kat sini. Okay. Alright. Okay. Boleh faham Ada soalan ke kat sini? Yang lain okay ke? Ada question? Faham ke? Alright. Jadi kat sini. Tapi itulah. Tapi sebab kalau kita tengok sebab dia dah letak negatif 1.386 ni, sebenarnya kalau ikutkan dikira kalau dalam exam kan, kita tak boleh terima jawapan ni sebab dia dah letak negatif. Negatif ni indicate dia punya opposite direction.
Tetapi magnitude tu tetap sama. Alright. So magnitude tu adalah sama. Jadi untuk awak selamatkan, untuk kalau awak nak selamat, awak letak aje. So A is equal to 1.36 meter per square second. Nampak? Ini cara awak nak selamatkan. Saya nak ajar awak selamatkan diri. So at least kalau saya nampak kat sini awak tersilap, saya boleh bagi markah awak dekat sini. Alright? Itu cara saya nak tolong awak lah. Alright? So better kalau awak macam confused, awak takut, awak tersilap direction ke apa kan. Okay, awak letak je. So A is equal to sekian ni. Jadi saya boleh bagi markah kat situ. Right? Itu cara saya nak tolong awak. So maknanya kalau nilai acceleration positif, kita punya assumption tu betul lah. Even nilai A dia bergerak ke kiri. Yes, betul. Bermaksud kalau kita kira macam ni. Contoh kiraan macam ni lah kan. Kita assume dia ke kiri. Dan bila kita kira yang terakhir, kita dapat positif. Bermaksud assumption kita pada first tadi adalah betul. Bermaksud objek ini dia bergerak ke kiri. Alright. Tapi kalau at first tadi kita katakan kita assume dia bergerak ke kanan macam ni. Okay. So kita tulis nanti last kali kita dapat acceleration sama dengan negatif. Bermaksud objek ni bukan bergerak ke kanan. Objek ni is bergerak ke kiri sebab dia adalah in the opposite direction indicated by the sign of acceleration kat sini. Clear? Ada soalan? Tak ada. Betul. Yes. Kalau kita dari awal assume kita tulis assume left is a positive direction. Boleh tak? Kalau awak assume left is positive direction, awak akan jadi masalah nanti. Sebab awak akan confuse dekat sini. Dekat sign of tension yang kita letak tension, kita letak mg sin theta ni. Okay. So it's better for us to assume semua yang bergerak ke kiri is a negative. Boleh faham tak? Kalau awak letak dalam condition, kalau awak assume semua yang bergerak ke kiri adalah negatif, adalah positif, awak kena letak tension pun positif. Faham tak? Yang ni mg sin theta akan jadi negatif. Jadi awak kena terbalik. Faham tak? So it's better for us to put in mind yang ke kanan is always positif, ke kiri is always negatif. Supaya kita tak ada masalah dalam calculation. Kalau awak assume acceleration ke kiri adalah positif, tetapi bila awak masukkan value tension, awak masukkan value gravity, awak follow yang kita punya method sebelum ni, dia akan jadi masalah dalam calculation dan awak akan dapat jawapan yang salah. Okay? Ada soalan? Tak ada? Kalau betul, tak ada apa-apa lah. Kiranya A tu dapat positif. Kalau betul A positif tak ada masalah lah. Kan? Tapi saya tak sarankan lah supaya sebab dia akan jadi isu dari segi calculation. Faham tak? Tapi kalau awak dapat betul tu, kira orang kata apa, luckily kat awak lah kan. Luckily awak dapat jawapan betul lah kan. So, it's okay, orang kata apa, kira okay lah. Tapi saya risau kalau ada, kadang-kadang ini ada condition satu, kalau ada 3 objek ke 2 objek, ataupun objek lebih daripada 2, dia akan jadi isu untuk calculation kita. Okay, ada soalan setakat ini? Boleh? Boleh kita proceed kepada Zamira? Okay ke? Right? Boleh. Okay, next. Zamira, sikit lagi. Okay, nombor 14 ni kita hadam dua soalan. M1 sama dengan M2. Lepas tu coefficient dia 0.3. Lepas tu dia kata if M1 is pushed slightly such that it moves to an initial speed of 0.9, how far dia akan bergerak? So mula-mula kita lukis je free body diagram dia. Lepas tu kita cari direction dia ke bawah, downward and to the left. So kita boleh tulis sama untuk X sama dengan MA, sama dengan mg sin theta tolak tension tolak friction. So kita pun substitute lah. Kalau substitute, MA sama dengan M, jarak dengan dari situ 9.81, dan dengan sin 53, tolak tension tolak dengan tidak nak tulis. Friction kan sama dengan coefficient of friction dengan normal. So kita pun ganti dalam kosong 7.87 M tolak MA tolak 0.3 R. Lepas tu kita cari pula sama untuk Y. Sama dengan MA sama dengan kosong. Lepas tu lepas tu kita pasal tension dapatlah R tu 5.9. So kita substitute R yang ni dengan yang dalam equation R ni. Jarak 6.06 tolak A ni untuk
M2 untuk objek ni. Lepas tu kita cari pula untuk M1. M1 ni dia bergerak ke kiri. Lepas tu kita tu cari sum of facts dia sama dengan MA tolak F sama dengan MA. Tension tolak dengan MG sin theta tolak F. Lepas tu kita substitute. Lepas tu kita pun buat sum untuk Y. MA tolak MA sama dengan kosong sama dengan normal tolak MG cos theta. So dapatlah dengan R. Lepas tu dapatlah C dia sama dengan M darab 8.25 tambah A. Lepas tu kita samakan yang dalam 1 ni dengan yang dalam 2. Dapatlah ini jawapan dia. Lepas tu dapatlah displacement dia 0.33 meter. Alright. Jadi kat sini first kali awak assume dia punya direction ke mana? Ke kanan ke kiri? Dia assume macam ni kan? Macam ni kan awak assume kan first. Betul? Right? Betul. Sebab apa? Kalau kita tengok sini MA dia kejap. Okay, MA dia buat macam ni. Okay. Dia assume dia semuanya ke kanan ke kiri. Sebab tu kalau awak tengok dia buat MA equal to MG sin theta tolak T tolak F. Bermaksud dia assume yang ke kiri adalah positif, ke kanan adalah negatif. Okay, nampak? Okay. So kalau nak senang, tapi ini maknanya dia buat terbalik lah. Macam kita assume adalah yang ke kiri adalah negatif, ke kanan adalah positif kan. Tapi kat sini apa yang si Zamira ni buat, dia buat ke kiri adalah positif, ke kanan adalah negatif. Tak apa, yang ni dia faham macam tu. Okay. Tapi untuk yang lain, saya lebih sarankan awak letak yang ke kanan adalah semuanya positif, ke kiri adalah semuanya negatif. Alright, saya lebih sarankan macam tu. Jadi kalau awak tengok kat sini, bila dia calculate acceleration adalah negatif. Bermaksud negatif ni apa? Bermaksud dia adalah dia bergerak, sepatutnya dia bergerak ke kanan, betul tak? Sebab dia in opposite direction. Maknanya dia bergerak ke different direction. Okay? So kalau kat situ dah dapat, dan kalau kita dia dah kira acceleration, dia masuk dalam kinematic equation, dia dapatlah what is dia punya distance of S. Okay? Ada soalan ke kat sini? Ini dia simple lah ni. Okay je. Okay, ada soalan? Tak ada? Okay, kita pergi kepada next. Last question. Adib. Ada. Okay. Assalamualaikum. Salam. Okay, jap. Okay. Kalau tengok kat sini, saya pecahkan jadi 3 sistem, jadi 3 free body diagram. So, saya assume semua sekali akan acceleration dia semua akan pergi ke kiri. So, semua dia akan pergi ke kiri sebenarnya semuanya. So, kalau kita tengok dekat saya punya equation ni, yang sistem yang pertama ni, saya assume friction dia dengan force dia semua ke kanan. Lepas tu tension 1 dia ke kiri. Tapi saya salah ni sebab 0.2 A ni sepatutnya kena letak negatif di sini. Sebab dia akan bergerak ke kiri kan. So saya buat ni dapat equation ni. Dapat equation ni. So saya buat pula sebab saya tak cukup maklumat kat sini. Saya tak cukup maklumat sini, so saya kena buat sistem yang kedua pula. Sistem yang kedua ni saya dapat 0.3A sama dengan 0.883 tambah dengan T1 tension 1 tolak dengan tension 2. Lepas tu saya substitute pula yang daripada sistem 1 ni daripada sistem 2 ni ke sistem 1. So saya dapat acceleration dia adalah negatif. So sebenarnya jawapan ni salah sebab sepatutnya dia kena positif. Sebab kalau kita tengok dekat sini semuanya adalah negatif. Dekat 0.3A ni negatif. So saya salah assume kat sini. So untuk jawapan yang kedua, untuk tension 2 ni, kita tengok sistem yang ketiga ni.
kita consider sebagai dia punya FY component. So saya masukkan ikut pada free body diagram ni. Saya masukkan, lepas tu acceleration ni saya masukkan dalam T2 ni. So dapat 3.642 Newton. Okay. Alright, kalau ikutkan kat sini tadi dia kata, adik kata dia kena letak negatif kat sini. Jadi kalau negatif itu sini akan jadi positif, sini akan jadi negatif. So sini negatif, kesempatan kat sini dia akan jadi positif ni. Alright. So acceleration dia ke kiri lah kan. Okay. So bila dapat positif bermaksud betul lah assumption dia tadi tu. Acceleration dia adalah ke kiri. Alright. So yang ni dah betul dan bila dia masukkan untuk kira sistem yang ketiga ni dapatlah tension kedua. Okay, ni betul. Alright. So betul lah tadi, cuma kesilapan dia sikit je kat sini. Which is dia kena letak acceleration tu negatif. Okay. Alright, ada soalan? Ya. Tapi kan kalau yang saya kira yang nombor 2 tu, yang sistem yang ketiga ni untuk dapatkan tension 2 tu. So saya masukkan, kalau saya masukkan positif kat sini, dia dapat lain. Kalau 0.5 ni, saya masukkan dia positif. Yang mana? Yang mana? Yang ini? Ke? Yang T2 ni lah. Okay, T2 ni sama dengan 0.5. Awak masukkan positif. Kalau saya masukkan negatif, saya dapat betul. Tapi kalau saya masukkan kalau saya masukkan negatif, dia betul. Tapi kalau saya masukkan dia positif, dia salah. Maksudnya dia tak dapat ikut jawapan. Okay. So sepatutnya dia akan jadi T1 adalah T1 mana? T1 dekat sini betul. Okay. Bermaksud kita nak cari apa ni? Dia kata to calculate the acceleration, calculate the acceleration of the system and tension T1. So T1 dapat betul ke? T1 dah kira belum? T1 tak kira lagi ni kat sini. Kan? Oh. Betul. Kena kira sini. Betul, cuba betul. masukkan 1.40. Cuba kira 1.4907 campur dengan 0.2 darab dengan 1.5 36 Sekejap, saya padam. 2.536. 2 point? Dapat yang T1 tu 1 point dapat 2. Betul lah kan? Jawapan dia Newton kan? 2 Newton. Okay. Okay, yang ni dapat 2 Newton. Okay, 2 Newton betul. Alright. Untuk yang kes kedua, okay, kat sini ada T1 adalah juga T2, betul? Jadi kalau kita tengok dekat sini, equation yang ke sini lah awak pakai kan? Okay, awak kena pakai yang ni. Balik, betul? Jadi T1 dah ada value. Masukkan acceleration ni, dapat yang positif ni kan? Okay, masuk dalam ni. Yang ni ada negatif. Awak akan dapat T2 value tu betul. Betul tak? Cuba kira. Awak akan dapat yang betul. Alright? Yang lain faham ke? Okay ke? Semua dah lapar dah ni. Okay. Alright ke korang ni? Sikit je. Dah habis dah ni. Dah habis dah. Okay. Sikit je. Marah nampak Syairah ni. Okay. Caps lock terus ni. Okay lah Syarah. Saya habiskanlah kelas. Okay lah. Syairah dah marah dah. Okay. Okay lah, kita sedih. Kita tu. Okay dah dapat tak Nabil? Dapat. Okay. So maknanya betul lah. Okay. Right. So saya tak boleh gunakan sistem yang ketiga tak data? Tak perlu. Kita just pakai yang kedua je lah. Cukup. Sebab tu kita dah dapatkan information yang pertama, kita guna information kedua kan. Senang. Ambil benda yang mudah. Yang kita dah ada, kita dah create. Okay. Alright. Okay, so dah habis dekat situ. Okay. Nanti saya buka dalam Putra Blast. Alright. So dekat sini habis. Tak ya. Okay. Tengok yang lain semua dah ada ke? Okay. Right. Okay. Okay, tengok muka, tengok semua. Yang lain ada tak ni? Semua ada 43, 44. Okay, semua ada. Alright. Okay. So petang kita dah habis. So dalam kita punya yang ni awak buat balik exercise ni. Dalam minggu ni lah awak hantar. Nanti saya buka lah dekat Putra Blast untuk submission. Okay. Kemudian petang ni awak buat eksperimen.
chapter 2. Dah baca kan? Awak dah baca kan? Nak buat macam mana kan? Ada soalan? Awak kena buat kat rumah ni. Semua ada. Ada guli tak kat rumah? Ada guli kan? Ada batang pipe. Ha? Tak ada. Guli tak ada. Korang tak baca ke lab report, lab manual ni kan saya suruh baca lab manual sebelum masuk lab. Okay. Korang kena beli guli. Kenapa ni dia kata? Dia kata gelas marble ball kena ada. Lepas tu rubber pipe 60 cm. Okay. Korang Kertas tak buat. A4 yang tebal tu pun nak kena ada. Kertas A4 tak payah ada pun tak apa. Okay. Yang ini kita nak buat macam ni. Bentuk macam yang awak baca kalau buka kepada muka surat yang 11 ni. Yang dekat eksperimen lab apa? Lab manual ni. Yang duk main dekat ni. Apa? Pinjang yang duk main kat bumbung. Yang tu apa tu? Yang apa tu Zaidan? Oh itu hantu. Okay. Guli. Okay. Boleh lah. Yang main tu. Okay. Contoh dia sebab. Okay lah macam ni. Awak kena sediakan eksperimen setup macam ni. Alright. Maknanya awak kena cek guli. Kalau tak dekat guli. Kat kedai-kedai dekat ada tak? Kedai-kedai yang terdekat dengan rumah awak ada jual guli tak? Dekat DIY ke? Ada ke? Boleh cari ke? Guli. Ataupun kalau tak ada guli, awak carilah benda yang bulat. Benda bulat yang boleh bergerak. Benda yang bukan bulat, benda sfera lah yang boleh berjalan. Ataupun kalau awak payah sangat. Tapi saya lebih prefer guli lah, cari guli. Awak boleh cari guli ke? Sempat ke cari guli? Bukanlah sempat. Boleh ke cari guli? Soalan saya, boleh ke cari guli? Tak payah kata sempat lah. Boleh ke cari guli? Soalan dia. Kat DIY ke? Dekat kedai-kedai kat rumah ada? Guli? Okay. Alright. Kemudian, kalau ikutkan, kemudian ada ni. Ada batang pipe. Kalau ikutkan batang pipe tu, awak kena buat macam ni. Batang pipe tu, awak potong dia separuh tu. Awak potong batang pipe tu separuh. Kemudian awak buat macam projektil ni. Macam projektil. Right? Tapi kalau lah batang pipe tak boleh, tak ada, awak cari kertas lah. Awak cari kertas, awak lendut ke apa, awak cari kertas keras sikit kan. Awak buat ada macam ada curve. Boleh faham tak? Buat kreativiti awak lah. Right? Lepas tu awak ikutlah eksperimen kedua dengan eksperimen buat eksperimen kedua ni. Okay? Macam ni lah. Awak pergilah cari guli ke apa ke. Saya punya style senang je. Awak buatlah. Tak nak buat petang ni pun tak apa. Awak nak buat besok ke, awak nak buat malam karang ke, okey, itu terpulang kat awak. Yang penting lab report sampai kat saya hari Jumaat. Okey. Senang je. Dengan saya senang. Okey, saya bagi kebebasan sebab kadang-kadang yalah, nak cari lagi benda lah ni semua kan, tak ada. Jadi okey, kemudian pula wakil group je ke buat macam ni. Awak set up Zoom ataupun Google Meet, alright, medium mana yang awak selesa. Kemudian dalam satu grup tu ada 3 orang. Okey. Jadi satu orang je yang akan run. Satu orang yang akan buat eksperimen tu, seorang lagi tu akan catat masa. Faham tak? Sebab tu kalau kita kena buat Zoom, awak buka kamera, jadi bila katakan guli tu dah jatuh, okey, dia cari berapa masa yang diperlukan dengan berapa dia punya jarak. Okey? Tapi kalau saya memang saya record lah. Sebab apa? Sebab bila saya record benda tu, saya boleh cari masa berapa, lepas tu saya boleh assume berapa panjang dia. Okay? Itu cara saya lah. Kalau awak mahir, awak record lah. Okay? Jadi dalam masa dan untuk eksperimen ni, kan saya kata untuk grup 1 sampai grup 7, grup A, B, C, D, E, F, G, awak kena record untuk video kedua, eksperimen kedua. Yang grup yang 7 yang lain tu awak kena record untuk video keempat. Kan ada saya tulis dekat dalam Putra Belas kan? Ada saya pecahkan kan? Betul tak? Okay? So buatlah awak punya kreativiti untuk buat lab tu. Nanti saya tunjuk. Saya share video. Ada video kot untuk eksperimen kedua ni dekat awak. Macam mana dia run. Nanti awak boleh buat lah macam mana idea untuk buat video tu. Okay? Tak apalah. So untuk senang macam ni, sanilah. Awak buatlah bila-bila pun. Okay? Awak nak buat malam karang ke sebab awak nak pergi cek guli kan. Awak pergilah makan dulu. Lepas tu awak nak baring-baring ke dulu kan. Kalau kat Izzati tu ada kursi urut. Awak duduklah urut-urut badan dulu. Okay. Nak buat malam-malam karang ke? Okay. Tak apa. Buat malam-malam sikit tak apa. Yang penting hari Jumaat sampai report. Okay. Korang ni okay ke tak ni? Sedih je. Okay. Okay. Boleh?